Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi biologi interaktif dengan menggunakan Microsoft Sway. Nama saya Izzat Anwari bin Hasni, juga dikenali sebagai Cikgu Izzat. Pelaksanaan PKP telah memberi kesan yang besar pada diri kita, sama ada kesan positif atau kesan negatif, termasuk juga diri saya sebagai seorang guru. Sebab selepas pelaksanaan PKP, saya terpaksa menjalankan PDPR. Saya tercari-cari satu aplikasi yang berkesan untuk saya melaksanakan PDPR kepada anak-anak murid saya. Sehinggalah saya diperkenalkan dengan Microsoft Sway. Selama ini saya selalu menggunakan PowerPoint, tetapi saya terpaksa mengambil masa yang agak lama untuk menyediakan BBM, bahan bantu mengajar, dengan menggunakan PowerPoint. Sway satu aplikasi presentation seperti PowerPoint, tetapi ia sangat-sangat mudah, ringkas dan cikgu-cikgu tak perlu mengambil masa yang lama untuk mahir dengan Microsoft Sway. Hari ini saya akan tunjukkan 4 kelebihan Microsoft Sway yang menyebabkan saya jatuh hati dengan Microsoft Sway. Saya simpulkan kepada SWAY. Yang pertama adalah simple. Aplikasi Microsoft Sway ni dia sangat-sangat mudah dan senang. Pertama, mudah untuk kita login. Kita tak perlu sign up, kita tak perlu daftar akaun yang baru, hanya menggunakan ID MOE iaitu akaun delima. Jadi sangat-sangat mudah cikgu. Yang kedua, ia mudah disebabkan kita hanya perlu brainstorm konten yang kita nak letakkan dalam aplikasi tersebut. Tanpa kita mahir dalam ICT pun kita dah boleh buat satu file Sway yang sangat-sangat baik. Sebabkan semua design dan juga dia punya style dia tu, dia telah sediakan template. Jadi kita hanya perlu brainstorm isi kandungan sahaja. Kemudian bila kita nak pergi ke design, kita hanya klik dan pilih ya. Jadi dia menyenangkan kita lah. Sebabkan kita sebagai seorang guru, kita pakar dalam konten. Tetapi bila nak masuk design ni, kita perlu belajar dengan banyak. Untuk Microsoft Sway ni, dia tak perlu belajar dengan banyak. Kita hanya klik dan pilih. Yang kedua adalah web based. Kita tak perlu install Microsoft Sway kerana dia 100% menggunakan web browser. Jadi dia tidak memberatkan kita punya laptop walaupun laptop kita agak lama. Jadi sebab dia menggunakan 100% web based, 100% web browser, dia sangat-sangat ringan dan juga memudahkan kita nak buat BBM. Disebabkan dia web based, jadi kita tak perlu download gambar seperti PowerPoint, kita perlu search gambar sahaja di dalam Microsoft Sway. Kemudian kita hanya perlu drag and drop daripada gambar ataupun video, kita masukkan ke dalam Microsoft Sway. Jadi ini menjimatkan data cikgu dan kita tak perlu download macam PowerPoint. Dia akan memberatkan laptop kita jika kita menggunakan PowerPoint. Berbanding Sway, tidak. Okay. Ya, seterusnya disebabkan dia web based, jadi kita simpan dalam cloud. Jika cikgu buat Microsoft Sway di rumah, kemudian cikgu ke sekolah tanpa membawa laptop cikgu, cikgu boleh menggunakan komputer di sekolah untuk cikgu sambung buat Microsoft Sway ni sebabkan dia automatik tersimpan di dalam cloud, di dalam akaun MOE tadilah. Okay. Jadi ia sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang untuk kita kendalikan. Okey. Seterusnya adalah adaptif. Microsoft Sway ni sangat-sangat adaptif sebab kita boleh akses di mana-mana saja, sama ada menggunakan laptop, tablet ataupun phone. Tapi kalau cikgu nak edit, dia mesti guna laptop ataupun PC. Tapi kalau kita nak view tu, kita boleh gunakan sebarang peranti. Macam mana yang dikatakan adaptif ni? Disebabkan kalau kita akses pada mana-mana peranti, bila kita view, dia punya isi kandungan tu akan berubah mengikut skrin peranti tersebut. Jadi ini sangat-sangat membantu apabila anak murid cikgu nak akses nota yang cikgu buat dalam Microsoft Sway, keseluruhan isi kandungan yang cikgu letakkan dalam Microsoft Sway dapat diakses oleh murid. Jadi dia tak ada isu kalau gambar tu besar, bila skrin phone kecil, anak murid tak nampak sepenuhnya, dia tak ada isu macam tu. Kemudian dia juga adaptif dari segi gambar yang kita akan gunakan sebab dia ada satu features nama dia focus point. Nanti saya akan terangkan dengan detail.
Focus point ni sangat-sangat terbaik sebab dia automatic crop cikgu punya gambar supaya gambar yang penting sahaja yang ditunjukkan kepada anak murid cikgu. Okey cikgu. Dan last kali adalah yourself. Sebabkan cikgu buat Microsoft Sway ni di dalam apps Microsoft Sway, jadi file tadi tu yang cikgu punya lah, dan cikgu boleh edit sama ada cikgu nak benarkan file ini diakses oleh orang lain, view, ataupun file ini juga cikgu boleh benarkan orang lain edit. Dan cikgu walaupun view, cikgu boleh letak juga password. Sama ada dia orang yang view tu perlu menggunakan password untuk view, ataupun cikgu tak perlu letak password untuk siapa-siapa saja boleh akses, boleh view cikgu punya Microsoft Sway. Jadi cikgu boleh set sendiri cikgu punya Sway, macam mana Sway cikgu nak interaktif dengan orang lain. Yang kedua, kita boleh embed kod dalam Microsoft Sway. Ini menjadikan dia lebih interaktif. Contohnya jika kita embed Microsoft Form, cikgu buat Sway, nota, kemudian cikgu letakkan dalam tu Microsoft Form. Ini menjadikannya lebih interaktif. Selepas anak murid cikgu baca nota di dalam Microsoft Sway, dia boleh terus jawab dalam Microsoft Form yang cikgu sediakan di dalam tu. Dalam Microsoft Sway, dia sediakan kita boleh letak gambar dan juga video dan juga audio dan sebagainya. Tapi jika cikgu nak letak bahan lain seperti PDF ataupun cikgu nak dalam cikgu punya Microsoft Sway ni, anak murid cikgu boleh explore dengan lebih lagi tentang isi kandungan, cikgu boleh masukkan link. Sama ada cikgu nak linkkan dengan bahan tadi, contohnya PDF, ataupun cikgu nak link dengan laman web lain supaya anak murid cikgu boleh explore dengan lebih lagi apa isi kandungan yang cikgu nak sampaikan dalam Microsoft Sway. Okey. Jadi keempat-empat inilah yang menjadikan Microsoft Sway sangat-sangat menarik pada pandangan saya berbanding dengan PowerPoint. Slide ni saya menggunakan PowerPoint. Cuma PowerPoint ni kita perlu mengambil masa yang agak lama untuk kita edit dan sebagainya. Bayangkan kita ada 3 kelas, takkan kita nak buat 3 bahan materi mengajar dengan menggunakan PowerPoint, dia akan mengambil masa yang agak lama. Tetapi Sway ni dia sangat-sangat senang. Saya boleh katakan kalau satu kelas cikgu nak buat tu mungkin bawah 10 minit cikgu boleh siapkan satu Microsoft Sway sebab ia sangat-sangat senang, sangat mudah. Dia akan letak features yang kita ada click and drop, drag and drop, kita klik dan pilih. Jadi dia sangat-sangat senang. Okay? Jadi yang pertama tadi yang mudah, saya nak tunjukkan kat cikgu macam mana sangat-sangat mudah untuk kita log in dalam Sway hanya menggunakan ID MOE. Kita buka dulu web browser. Saya menggunakan Microsoft Edge. Okey, cikgu pergi dekat address bar atas tu, cikgu type sway.com. Cikgu type sway.com, kemudian cikgu tekan enter. Itu saja cikgu, cara nak masuk dalam Sway. Kemudian cikgu pergi ke bahagian kanan. Bahagian kanan tu yang ada ikon user tu. Dekat situ, cikgu klik dekat ikon user tu, sign in to your account. Bila cikgu klik dekat situ, dia akan keluar macam tu, Microsoft sign in. Cikgu masukkan cikgu punya ID MOE. Okey, masukkan saja ID MOE cikgu. Kemudian cikgu klik next. Okey cikgu, klik next. Okey, kemudian dikeluar Google sign in, cikgu masukkan lagi sekali cikgu punya ID. Kemudian cikgu klik next. Okey, cikgu masukkan password ID MOE tu, klik next. Okey, dan cikgu klik yes. Okey, cikgu sudah pun masuk ke dalam Microsoft Sway. Jadi, kalau kita lihat sangat-sangat senang, cikgu tak perlu sign up, cikgu tak perlu sahkan email dan sebagainya. Hanya masukkan ID MOE dan juga password cikgu. Itu mudahnya Microsoft Sway ni kita nak masuk dan dia tak perlu install dalam laptop cikgu. Hanya menggunakan web browser. Yang kedua, saya nak perkenalkan storyline and design. Storyline ni papan di mana cikgu akan masukkan isi kandungan yang cikgu nak letakkan dalam Microsoft Sway. Sama ada gambar, teks, video, audio ataupun cikgu nak embed kod dalam tu. Yang design ni ialah macam mana paparan yang akan anak murid cikgu nampak apabila cikgu share ataupun cikgu bagi link Microsoft Sway ni. Okay? So kita pergi dekat create new untuk buat satu file yang baru Microsoft Sway. Okey. Ini adalah papan storyline yang di tengah-tengah itu ini dipanggil card cikgu. Yang dipanggil card di sini lah yang cikgu akan masukkan
isi kandungan tadi tu, sama ada teks, gambar ataupun video. Ini nama dia papan storyline. Satu lagi dia punya nama dia adalah papan design. Kalau saya klik design, tak ada lagi lah sebab saya belum lagi masukkan isi kandungan. So kita akan kembali ke papan storyline. Di sini yang kita akan masukkan isi kandungan dalam Microsoft Suite untuk kita paparkan kepada anak-anak murid kita. Okey. Seterusnya heading and text. Kita boleh masukkan teks dan dia ada beberapa jenis teks dalam Microsoft Suite. Yang pertama title, kemudian heading 1, kemudian heading 2 dan juga teks. Saya akan tunjukkan perbezaan macam mana nak masukkan title, heading dan juga teks, kemudian apa perbezaan antara keempat tu lah. Okay. So cikgu pergi ke dekat situ dia tulis title dah, cikgu klik dia saja di situ. Kemudian masukkan tajuk Microsoft Suite yang cikgu nak siapkan ni. Contoh saya nak buat nota untuk bab 1 fotosintesis contohnya. Jadi saya masukkan title fotosintesis. Saya klik bawah tu tambah tu, klik text, klik heading 1. Untuk tambah lagi kad yang berasingan. Kemudian saya masukkan teks. Yang ni sebab ke heading 1 saya letaklah kat situ topik 1. Iaitu tajuk dia daun contohnya lah. Kemudian saya klik insert content lagi sekali. Text heading 2. Okay. Saya masukkan subtopik. Contohnya struktur dalaman daun. Okay, selesai. Saya masukkan teks. Saya klik insert content, teks dan teks. Kemudian saya copy daripada laman lain ataupun buku teks PDF, saya paste di sini. Okey. Jadi ini cara untuk kita masukkan teks ke dalam storyline, bot storyline Microsoft Suite. Sangat-sangat mudah cikgu. Sama ada cikgu nak copy paste daripada buku teks PDF masukkan dalam ni sebagai nota ataupun cikgu nak type. Jadi itu cara kita nak masukkan teks. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak edit teks. Dalam Microsoft Suite kita boleh boldkan perkataan itu iaitu emphasize dan juga kita boleh italickan perkataan tu iaitu italic tu dia akan jadi dia punya nama dalam ni accent. Okey cikgu. Dan dalam ni cikgu tak perlu pilih font size berapa sebab cikgu kalau cikgu besarkan kad tadi automatik tulisan dia akan besar. Kalau cikgu kecilkan kad tulisan dia akan kecil. Tapi kalau ikut default dia title, heading 1, heading 2 dan juga teks dia punya size teks dia tidak sama lah. Okey. Jadi yang tu dia memang automatik. Okey. Kita tengok macam mana kita nak edit teks. Okey. Sekarang ni kita dah buat tu, saya klik design, nampak tu. Perbezaan font untuk title, heading 1, heading 2 dan juga teks. Kita pergi pada storyline, saya nak italickan lamina, saya klik accent. Kemudian saya nak boldkan mozaik daun, saya tekan emphasize. Saya highlight dulu baru tekan emphasize. Bila klik design, cikgu nampak tak? Jadi nampak tu perkataan lamina tu dekat italic, perkataan mozaik daun tu dia akan bold. Jadi dekat design ni kita boleh tengok macam mana perubahan yang berlaku. Okey cikgu? Jadi itu caranya lah. Kalau saya besarkan font, saya besarkan kad. Nampak tu ikon tu. Saya besarkan kad, automatik dia punya font akan besar. Kalau tengok dekat design, nampak tak cikgu? Dia punya font dia akan besar daripada biasalah. Jadi cikgu tak perlu pening-pening nak fikir form berapa sesuai, form berapa tak sesuai. Cikgu hanya besarkan kad ataupun kecilkan kad saja. Jadi dia sangat-sangat mudah. Cikgu tak perlu macam kalau PowerPoint kan kita kena pilih font ni saya berapa, 13 ke 30 ke. Jadi kita kena pening pula fikirkan tentang design. Sekarang ni untuk Microsoft Suite, kita pilih saja untuk besarkan kad ataupun kecilkan kad. Bila pergi dalam handphone, dia akan adaptif, dia akan bentuk yang paling sesuai dengan screen phone. Kalau kita access melalui tablet, dia akan ikut juga screen tablet. Dia akan adaptif tu yang sangat menarik. Okay, cikgu? Kemudian macam mana kita nak masukkan gambar, video dan juga audio? Disebabkan dia adalah web based, kita hanya search gambar dan video dalam Microsoft Suite. Cikgu tak perlu download gambar dulu, video dulu baru nak masukkan dalam Microsoft Suite. Jadi sangat-sangat senang jimatkan data cikgu. Cuma audio ni kita tak boleh search dalam Microsoft Suite. Sama ada audio ni kita upload dari kita punya laptop ataupun kita boleh rakam live. Kita klik record, kemudian kita rakam dan automatik masuk ke dalam Microsoft Suite. Tapi gambar dan video juga cikgu boleh upload. Jadi cikgu ada pilihan sama ada gambar dan video tu cikgu search dalam Suite ataupun cikgu boleh upload terpulang kepada isi kandungan yang cikgu nak letak lah. Okay. Tengok macam mana nak masukkan gambar dan juga video.
Okay, di sini dia letak background kat situ. Itu kita boleh masukkan gambar background dekat apa nama ni Microsoft Suite tu. Saya klik media, nampak itu. Kita boleh masukkan image, boleh masukkan video, boleh masukkan audio dan juga kita boleh upload image, video dan juga audio dari kita punya laptop lah. Okay. Okay, sekarang ni kita tekan insert di sebelah kanan tu. Saya search terus gambar dalam Microsoft Suite. Okay. Contohnya saya search kataan photosynthesis. Okay, dia akan search image dan video. Kalau cikgu nak image sahaja, kita klik saja image. Kalau cikgu nak video sahaja, klik saja video. Sekarang ni saya nak image sahaja, saya klik image. Okay. Di gambar yang saya search tadi, saya klik, kita drag and drop saja dalam Microsoft Suite tu, dalam card tadi tu. Saya klik, drag and drop saja, letak. Okey, senang saja cikgu. Kalau masukkan video macam mana? Contohnya saya masuk anak card asing, saya klik insert, saya klik media, saya klik video. Okey, automatik sebelah kanan tu dia akan search video saja. Kemudian saya akan drag saja video sampai ke situ, saya drop. Jadi tak perlu download cikgu, menjimatkan data cikgu. Okey. Kalau kita klik kat design, ini nampak tak? Saya dah masukkan video dan juga gambar. Itu gambar background dalam title. Itu background heading 1 dan juga itu adalah video. Kalau tengok tu video kecil sangat cikgu kan. Jadi kita boleh besarkan. Klik storyline. Kita besarkan card. Okay, saya besarkan card. Okay, kita tengok pula design tadi. Macam mana bentuk dia. Nampak cikgu? Video dia akan jadi lebih besar daripada tadi. Jadi itu cara kita nak besarkan video ataupun gambar. Kita hanya besarkan card. Sama macam teks tadi cikgu. Sangat-sangat senang. Cikgu tak perlulah nak klik macam mana nak bagi besar. Tak, tekan card saja, kita boleh besarkan. Okey. Sangat-sangat senang cikgu. Kemudian ini adalah satu features yang sangat menarik dalam Microsoft Suite, iaitu focus point. Dia macam automatic. Dia crop gambar yang kita masukkan dalam apa nama ni Microsoft Suite. Dan dia akan berubah mengikut skrin, sama ada handphone, tablet ataupun laptop. Kita tengok macam mana dia punya penggunaan dia. Okey. Contohnya saya masukkan satu lagi image yang sama, iaitu tapi dalam kad yang berlainan. Kita nak tengok perbezaan dia. Okey cikgu. Okey, kemudian saya pergi ke design. Nampak situ, itu gambar yang saya masukkan tadi tu. Gambar tu agak kecil sebab saya set kad tadi kecil. Nampak gambar yang sama tapi dekat heading tu dia nampak bunga saja. Jadi macam mana kita nak edit tu? Kita tekan storyline, saya pergi dekat contohnya dekat heading 1 tadi tu, saya tekan focus point. Okey. Paparan dia seperti yang di bawah cikgu, nampak tak? Sebab tu dia paparan laptop saya tu jadi dia panjang. Kalau kat handphone dia jadi penuh lah. Jadi kalau kita klik the entire image is important, dia akan masukkan semua gambar tu dalam skrin. Jadi dia agak, sebab gambar ni bentuk petak tu dia macam tak cantik sikit. Katakan saya nak highlight carbon dioxide, saya klik situ, itu focus point lah. Saya klik oksigen. Jadi dia akan pastikan carbon dioxide dan oksigen masuk dalam gambar. Kita tengok design balik. Nampak cikgu? Dekat heading 1 tu, carbon dioxide dengan oksigen akan dimasukkan ke dalam gambar tu. Itu adalah focus point. Berbanding dengan gambar bawah tu, dia akan masuk semualah. Sebab bawah tu kita tak set sebagai focus point. Okay. Contoh saya gambar bawah ni nak set focus point. Saya klik dekat gambar. Saya besarkan dulu kad nak bagi gambar tu besar. Kemudian saya klik focus point. Okay cikgu. Kemudian saya nak letak light dan juga carbohydrate untuk focus point. Water bawah tu saya tak nak. Saya nak light dan carbohydrate saja. Kemudian kita pergi ke design, kita tengok balik gambar di bawah tu. Nampak dia akan fokuskan light akan masuk dalam gambar dan juga carbohydrate. Nampak tak? Bawah tu tidak ada water tadi. Seolah-olah macam dia crop. Dia automatic crop. Sebab apa? Sebab kita setkan untuk gambar ni, focus point yang penting ialah light dan juga carbohydrate. Jadi sama ada student kita akses melalui phone, tablet ataupun laptop, fokus itu yang akan dipaparkan. Jadi gambar tu kita penuh lah. Gambar yang focus point tu akan dipaparkan. Jadi dia menyebabkan maksud yang kita nak sampaikan dalam isi kandungan ni sampailah. Dia bukanlah kata tiba-tiba dia crop macam kita kata budak kata ni apa gambar apa ni. Okey. Itu focus point. Seterusnya cikgu, link and embed. Kita boleh embed code dan juga kita boleh letak link dalam Microsoft Suite. Caranya ialah kita klik, contohnya saya nak masukkan Lamina ni, saya nak linkkan supaya anak murid saya boleh akses dengan lebih lagi. Saya klik dekat contohnya satu laman web yang berceritakan tentang Lamina. Saya copy sahaja laman web tersebut. Kemudian saya pergi ke Microsoft Suite, saya klik Lamina tadi, highlight dulu. Kemudian saya klik link. Kemudian saya paste dalam web link. Kemudian
Kemudian saya klik OK. OK cikgu. Itu saja cara nak masukkan. Kalau kita tengok dekat design, okay, nampak dia underline tu. Kalau saya klik dekat Lamina, automatik dia akan bawa ke laman web dia. Saya tekan OK. Automatik dia akan bawa ke laman web tadi. Jadi cikgu tak perlu masukkan semua isi kandungan dalam Microsoft Suite. Cikgu boleh buat secara interaktif. Cikgu masukkan link supaya anda murid cikgu boleh akses dengan lebih lagi lah. So dia boleh explore sendiri cikgu. Tapi macam mana nak remove link tu? Kita highlight balik kata Lamina tu. Kita klik link. Kemudian kita tekan remove link. Senang saja cikgu. Itu cara kita nak remove link. Okay. Untuk embed code, cikgu boleh tekan insert content, kemudian ambil media, kemudian embed. Okay cikgu. Dekat sini cikgu boleh paste kod yang cikgu copy daripada mungkin Microsoft Form. Cikgu nak masukkan soalan, cikgu copy daripada Microsoft Form, kemudian cikgu paste dekat sini. Jadi dekat atas tu cikgu buat nota, kemudian di bawah ni cikgu embed dengan Microsoft Form. Anak murid cikgu boleh terus jawab dan cikgu boleh terus akses dia punya grade. Jadi sangat-sangat senang dan sangat-sangat interaktif. Seterusnya design style. Macam mana kita nak tengok design style? Kita nak pilih macam mana nak bagi cantik dia punya style ni. Kita perlu klik dan pilih saja cikgu. Saya klik design. Kalau saya macam dah puas hati dah dengan design ni ataupun tak puas hati lagi, saya tekan style. Dekat design, tekan style. Okay. Dekat sini style dia adalah vertical. Jadi kalau cikgu nak horizontal, klik horizontal, dia punya antara muka dia macam tu. Nampak tak? Interface dia macam tu. Kita boleh vertical. Okay, kita boleh baca secara vertical lah. Okay, yuk. Ataupun nak dalam bentuk slide. Kita boleh klik, dia macam slide PowerPoint. Ada tekan next. Apa cikgu? Okay, jadi terpulang pada cikgu. Sama ada nak vertical, horizontal ataupun slide. Ataupun saya nak ubah font, saya ataupun dia punya ni, nampak saya boleh pilih mana-mana yang menarik sikit. Contohnya saya ambil yang ni lah, yang hijau ni. Okey. Kemudian dia punya font pun dia akan berubah dan juga dia punya tema warna pun dia akan berubah, iaitu tema warna dia warna hijau. Nampak font pun dia warna hijau. Okey. Saya suka vertical lah, jadi saya ambil vertical. Jadi dia lebih mudah untuk akses lah. Nampak tak? Okay, kalau tengok macam boring sangat, background dia kosong, kita boleh pilih mana-mana template yang ada background. Contohnya macam tu. Okey, nampak tak? Jadi mungkin cantik sikit bagi pandangan cikgu. Cikgu rasa macam okey lah ni. So cikgu boleh ambil yang ni lah. Ataupun cikgu nak ubah dia punya font. Cikgu tekan customize. Okay, cikgu pergi dekat dia punya font choices. Dekat situ. Kemudian cikgu boleh pilih lah mana-mana font yang cikgu rasa menarik. Okey. Senang saja cikgu. Cikgu tak perlu pening-pening nak fikirkan design, dia dah sedia, cikgu hanya klik dan pilih saja. Sangat-sangat senang cikgu. Jadi dia telah menjimatkan masa cikgu. Cikgu hanya perlu letak konten untuk design style ni, cikgu hanya klik dan pilih saja. Jadi dia memudahkan kita untuk buat BBM. Tak perlu ambil masa yang lama. Okay. Last kali adalah share and export. Macam mana cikgu nak bagi Microsoft Suite ni kepada anak murid cikgu supaya mereka boleh akses, baca dan sebagainya. Jadi saya akan share macam mana nak share dan export. Okay. Bila cikgu tengok klik kat design, cikgu dah berpuas hati dengan cikgu punya Microsoft Suite, cikgu boleh share. Atas kanan tu ada button share. Okay. Cikgu klik anyone with the link can view. So cikgu copy saja dia punya link tu. Kemudian cikgu paste bagi ke anak murid cikgu. Dia boleh view lah. Kalau cikgu nak set password, cikgu klik bawah tu. Require a password to view or edit. Jadi kalau dia ada cikgu set password, anak murid cikgu nak buka pun dia kena guna password. Okay. Kalau cikgu nak buat macam tu lah. Dekat atas tu button option tu, cikgu klik kat situ button option, dia ada button export. Jadi kita boleh export ataupun anak murid cikgu sendiri boleh export. Nota yang cikgu buat dalam Microsoft Suite ni sama ada dalam bentuk Word ataupun PDF. Jadi terpulang kepada mereka lah nak buat Word ataupun PDF. Jadi bila dia convert kepada Word ataupun PDF, dia boleh print dan dia boleh simpan secara offline. Okey cikgu? Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jika cikgu berminat untuk mendapatkan slide ataupun video-video yang tutorial yang saya letakkan dalam slide ini, cikgu boleh akses di cikguizzat.com/sway. Ini adalah laman Sway yang saya buat untuk kongsi bahan-bahan biologi interaktif dengan menggunakan Microsoft Sway. Sekian saja. Saya harapkan perkongsian saya ini dapat memberi manfaat yang banyak kepada cikgu-cikgu sekalian. Setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.